Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, sudah tentu sidang penonton tertanya, sekarang kita berada di mana pula? Kita berada di kota Bahanasa, kota yang tersimpan 1001 sejarah umat Islam. Dan di sini kita akan bincangkan satu tajuk yang menarik, iaitu dari buayan sehingga ke medan perang. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan antaranya lain peranan wanita daripada buayan sehinggalah sampai ke medan perang. Mereka bersama-sama berjuang di samping orang-orang lelaki. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, menurut kitab Futuhul Bahnasa Al-Gharra, di sini adalah pokok di mana tempat Sayyidatina Maryam dan Nabi Isa alaihissalam berlindung ketika mula-mula sampai ke negara Mesir. Jadi kita cerita kongsikan sedikit sejarah ini. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di kota Baitul Laham, maka Nabi Isa alaihissalam ketika itu menunjukkan ciri-ciri kenabian seperti mana yang disebut dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa boleh berkata-kata ketika kecilnya lagi. Maka ketika itu Raja Jerusalem iaitu Herod the Great merasakan bahawa Isa ini mencabar dia sebagai raja dan akan menggantikan dia sebagai raja. Maka secara diam-diam Herod the Great cuba berusaha ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan perancangan Herod the Great ini telah sampai ke telinga Sayyidatina Maryam. Maka Sayyidatina Maryam telah membawa Nabi Isa alaihissalam pergi ke Mesir, dan tempat yang Sayyidatina Maryam tinggal iaitu di kota Bahnasa ini. Dan menurut kitab Futuhul Bahnasa Al-Gharra, inilah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam dan Nabi Isa berlindung ketika mula-mula sampai ke bumi Mesir ini. Maka oleh kerana kasih sayangnya Siti Maryam kepada Isa alaihissalam, dididiknya Isa dengan sebaik-baiknya, ditemukan dengan ahli-ahli kitab yang masih tetap beriman untuk mendidik Isa alaihissalam, dan mereka duduk di kota Bahnasa ini selama 2 tahun. Selepas 2 tahun berlalu, maka Nabi Isa alaihissalam telah dibawa oleh Sayyidatina Maryam pergi pulang ke kampung halaman asal mereka, iaitu ke kota Nazareth, sebuah kota yang jauhnya daripada Jerusalem kurang lebih 200 km. Dan di kota Nazareth ini, maka Nabi Isa AS dibesarkan di bawah didikan guru-guru ahli kitab yang masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nazareth dalam bahasa Arabnya adalah Nasirah. Sebab itulah orang Kristian disebut sebagai penganut agama Nasrani, iaitu agama yang berasal daripada Nazareth ataupun agama yang berasal daripada Nasirah ini. Jadi sedang penonton dan rakan-rakan usaha sekalian, apa yang ingin kita kongsikan di sini, bagaimana peranan seorang ibu di dalam menjaga anaknya daripada buayan sampai ke medan perang. Sebab itu dalam Islam, seorang ibu perlu didedahkan dengan ilmu, dan menuntut ilmu dalam Islam wajib hukumnya dari kalangan orang lelaki dan orang perempuan. Kerana orang perempuan yang berilmu, dia boleh mampu mendidik generasi anak-anak dia sebagai orang yang berilmu juga. Sebab itulah seorang ulama Islam yang juga pemerintah di Samarkand bernama Mirza Ulugh-Bek telah membina universiti khusus untuk para wanita. Kerana dengan wanita yang mempunyai ilmu yang tinggi ini, dia akan boleh mendidik generasi anak-anak dia menjadi orang hebat dan orang-orang yang berilmu. Kerana daripada wanita yang hebat akan melahirkan generasi anak-anak yang hebat juga. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah, siapa sangka
pohon yang menjadi teduhan Sayyidatina Maryam dan Nabi Isa AS yang telah berumur lebih 2000 tahun ini. Hari ini kita dapat kongsikan, kita berada di sini dan kita dapat melihat bagaimana pohon rendangnya pohon ini, dan kita dapat rasakan macam mana satu ketika dahulu Siti Maryam alaihissalam bersama Nabi Isa alaihissalam berlindung di bawah pokok ini. Jadi peranan ibu, tangan yang menghayunkan buayan sangat penting dalam Islam, kerana dia melahirkan sehinggalah orang-orang yang hebat di dalam berperanan di dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat ada 7 siti syurga sebagai ibu kepada orang-orang hebat di dalam sejarah Islam. Antaranya adalah Siti Hajar yang berperanan mendidik Nabi Ismail alaihissalam sehingga Nabi Ismail menjadi seorang nabi yang akhirnya mengorbankan, berela untuk menjadi bergantian kepada sembelihan ketika ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengorbankannya. Antara lain yang keduanya iaitu Siti Maryam, yang pokoknya kita lihat di belakang ini, yang mendidik Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiganya iaitu Siti Asyah, iaitu ibu angkat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mengambil Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil ketika Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya. Yang keempatnya ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Siti Aminah yang melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghantarkan Nabi kepada ibu angkatnya iaitu Halimatus Sa'diyah untuk menyusukan dan untuk menerima pendidikan awal di perkampungan. Yang kelimanya iaitu Siti Aisyah, orang yang menjadi ibu kepada seluruh orang-orang mukmin, menjadi ibu angkat kepada anak-anak para sahabat yang syahid di medan perang. Jadi dialah menjadi ibu angkat kepada anak-anak ini. Yang kelimanya iaitu Siti Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu kepada kebanyakan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan yang ketujuhnya iaitu Siti Fatimah sendiri, ibu kepada Hasan dan Husin yang melahirkan cucunda Nabi yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi 7 siti ini antara orang yang maknanya kita boleh ambil contoh sebagai ibu kepada orang-orang yang hebat, tangan yang menghayun buayan yang akhirnya melahirkan generasi yang hebat di dalam sejarah Islam dan sejarah keagamaan, sejarah manusia mengamalkan agama mereka. Jadi sebagai seorang wanita, kita lihat bagaimana tangan yang menghayun buayan mampu untuk menggoncangkan dunia daripada buayan sehinggalah ke medan peperangan. Peranan wanita yang penting dan besar di dalam Islam. Dan di depan saya ini adalah makam Muhammad bin Uqbah bin Nafi'. Okey, sidang penonton dan rakan-rakan usaha sekalian, tadi kita dah lihat macam mana peranan wanita-wanita syurga sebagai seorang ibu, dan sekarang di Bahnasa ni kita lihat di kubah-kubah ini penuh dengan makam syuhada-syuhada daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak sahabat-sahabat besar. Contoh di sebelah kiri saya ini adalah makam maknanya Ubaidah Ibnu Ubadah bin Samit, mana anak sahabat besar bernama anak sahabat Ubadah bin Samit. Dan di depan saya ini adalah makam Muhammad bin Uqbah bin Nafi', iaitu anak kepada Uqbah bin Nafi', orang yang menyampaikan Islam ke Afrika. Jadi ini anak dia dan syahid di sini. Jadi macam mana peranan seorang ibu itu akhirnya melahirkan anak-anak yang hebat, juga berjuang untuk Islam di samping ayah-ayah mereka. Jadi kita nak lihat sekarang pula peranan seorang isteri daripada buayan sampai ke medan perang. Tengah-tengahnya dia sebagai seorang isteri. Kita lihat berbagai kisah, macam mana contohnya kisah Sayyidatina Khadijah
radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, menggigil badan Nabi turun daripada Gua Hira dengan rasa yang mananya rasa tidak tenteram kerana tidak tahu apakah yang ditemui itu benar-benar malaikat Jibril ataupun tidak. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha dengan tenang menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, bukankah engkau orang yang baik? Maka sudah tentulah Allah akan Tuhan sentiasa bersamamu. Sudah tentulah bukan syaitan yang menjelma di hadapanmu. Dia memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang isteri. Antara lain, kalau kita lihat satu kisah sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang cukup menarik, iaitu seorang sahabat sahabiah Nabi ataupun seorang sahabat perempuan, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan ketika itu dia mengajak tunang dia untuk berhijrah bersama. Dalam bahasa Melayunya, sarang pambang, kalau abang nak kahwin dengan saya, jom hijrah. Maka akhirnya orang lelaki ini berhijrah sampailah ke Madinah. Nabi SAW panggil balik, betulkan niat balik. Nabi kata, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu bermula dengan niat. Kalau kau berhijrah kerana wanita ini, kau akan dapat wanita ini. Kalau kau berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka kau akan mendapat Allah dan Rasul. Nak ceritanya bagaimana peranan wanita sebagai isteri boleh memujuk suaminya dalam melakukan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang terpuji. Jadi ini peranan wanita. Kalau kita lihat lagi dalam sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan hadis begitu juga di dalam Al-Quran, bagaimana isteri Firaun, Asiyah, Sayyidatina Asiyah, ketika mendapat anak ditemui, iaitu Nabi Musa AS di pangkal sungai Nil, maka ketika itu Firaun nak bunuh budak ini, tetapi Asiyah dengan suaranya yang lembut, dengan gaya bahasa yang baik, dengan senyumannya memujuk Firaun supaya janganlah bunuh anak ini. Dengan kelunakan suara, dengan cara yang baik, maka akhirnya Firaun tidak jadi untuk membunuh anak ini, dan anak ini dibesarkan dalam istana Firaun, akhirnya menjadi nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Sudah penonton dan rakan-rakan usul sekalian, ini adalah makam Sayyidah Ruqiyah, iaitu cicit kepada cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke sini bersama-sama dengan suaminya dan anaknya, dan ketika suaminya maknanya meninggal ataupun syahid di sini, dia menetap di sini bersama anak-anaknya untuk terus mengembangkan Islam di kawasan Bahanasa ini. Jadi ini di antara peranan isteri-isteri terdahulu yang sentiasa menjadi tulang belakang kepada suami, sehingga akhirnya suami terus bersemangat hingga ketitisan darah mereka yang terakhir. Jadi melihat di kota Bahanasa ni banyak isteri-isteri para pejuang di sini yang bersama-sama dengan suami mereka datang ke Bahanasa ini, yang akhirnya suami mereka syahid. Saya teringat kisah peperangan Khandaq, dan Rasulullah bersama 3,000 orang tentera menggali parit sekitar kota Madinah ini, dan ketika itu para isteri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, merekalah yang menghidangkan makan, merekalah yang sama-sama membantu mengangkat pasir atau batu yang telah digali, dan juga ketika peperangan mula meletus, maka merekalah bersama-sama yang memegang batu-batu. Jikalau ada tentera-tentera kafir yang terlepas masuk ke dalam kota Madinah, maka para isteri ini akan membaling, melontarkan batu daripada rumah mereka. Jadi peranan isteri dalam perjuangan Islam ni, ketika itu mereka menyokong suami mereka, dan bukan saja menyokong, malahan mereka juga sama-sama terlibat dalam mempertahankan kota Madinah. Begitu besar peranan seorang isteri dalam Islam, dan Islam begitu mengiktiraf peranan isteri, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan hadisnya, orang yang membela para janda, iaitu suami-suami mereka syahid di medan peperangan, sama seperti mana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu para isteri yang membantu suaminya, yang akhirnya suaminya syahid, berarti dia juga merupakan orang yang bantu perjuangan fi sabilillah. Beginilah pengiktirafan Islam dalam peranan wanita di samping suaminya dalam peperangan, dan juga di samping suaminya dalam mengembangkan agama Islam. Jadi sebentar lagi kita akan pergi ke makam 7 serikan di Islam, dan kita akan lihat bagaimana pula wanita di barisan hadapan di dalam mempertahankan Islam. Makam 7 serikan di Islam
Jadi sedang penonton dan rakan-rakan usaha sekalian, sekarang kita berada pula di Makam Sab'a Banat, iaitu makam 7 Sri Kandi Islam yang bersama-sama di dalam peperangan untuk mengembangkan Islam di kota Bahnasa. Kota Bahnasa ini lebih kurang jauhnya 100 km daripada Kahirah selepas Sayyidina Amr bin Al-As berjaya menawan kota Kahirah dan mengislamkan kota Kahirah, maka para sahabat ridwanullahi alaihim ketika itu pergi ke arah sebelah barat Kahirah dan mereka pergi ke kota Bahnasa ini, yang ketika itu kota Bahnasa ini berada di bawah pemerintahan Rom dan mereka berhadapan dengan tentera-tentera Rom yang maknanya hebat, dan akhirnya di kota Bahnasa ini banyak gugur para sahabat ridwanullahi alaihim, syahid mereka di sini, dan antaranya adalah 7 Sri Kandi Muslim atau 7 Sri Kandi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, berada di kota Bahnasa dan makam 7 putri di Sri Kandi sahabat-sahabat Nabi SAW ini, dapat kita lihat bagaimana peranan wanita di dalam mengembangkan Islam, atau peranan wanita di dalam bersama-sama membahu perjuangan Islam itu. Dan ada juga peranan seorang perempuan itu lebih daripada itu, iaitu mereka berkecimpung di tengah masyarakat. Sebagai contoh, mereka menjadi pendakwah-pendakwah wanita yang terjun ke tengah masyarakat, yang terjun kepada maknanya lapangan orang-orang yang memerlukan, mungkin mereka sebagai ustazah atau mereka sebagai dai pendakwah ataupun sebagai orang yang menyampaikan ilmu kepada golongan wanita ini. Dan ada peranan wanita yang lebih luas lagi, iaitu berperanan dalam sebuah negara ataupun membangunkan negara, seperti membangunkan mungkin terlibat dalam merancang membangunkan ekonomi negara dan sebagainya. Dan ada juga peranan wanita yang lebih luas lagi, iaitu mereka berkecimpung dalam ummah pula. Antara contohnya adalah mereka turut ke medan-medan peperangan, antaranya adalah 7 Sri Kandi Muslim di kota Bahnasa ini. Jadi 7 Sri Kandi Muslimah yang bersama-sama di dalam peperangan di Bahnasa ini yang turut gugur syahid ini, iaitu 3 yang berada di hadapan, 3 berada di dalam kubah ini dan 1 yang berada di sini. Jadi maknanya peranan mereka di dalam mengembangkan Islam itu juga besar, kerana bukan saja mereka berada di belakang bahu atau bersama-sama dengan orang lelaki dalam beri sokongan semangat kepada orang lelaki, malahan mereka juga turun ke medan perang. Jadi sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, sebelum kedatangan Islam, orang perempuan ini dianggap sebagai rendah ataupun satu golongan yang mungkin tidak berperanan seolah-olah dalam kehidupan. Sebab itu orang-orang Arab satu ketika dahulu mereka sampai membunuh anak-anak perempuan, sampai mereka menjadikan siapa yang dapat anak perempuan ini mereka berasa malu. Kadang-kadang ada yang mereka tanam anak perempuan hidup. Tetapi ketika kedatangan Islam, orang perempuan dimuliakan. Maknanya orang perempuan diberi hak mereka, diceritakan hak mereka. Sebagai seorang ibu ada hak-hak dia yang perlu dihormati. Sebagai seorang isteri ada hak-hak isteri yang perlu ditunaikan. Sebagai hak anak-anak perempuan ada yang perlu ditunaikan, diberikan ilmu dan sebagainya. Dimuliakan peranan wanita, dimuliakan wanita ini dengan berbagai-bagai hak yang harus diberikan oleh orang lelaki. Jadi sedang menonton dan rakan-rakan usrah, daripada buayan sehinggalah ke medan perang, peranan wanita itu diiktiraf dalam Islam, dan mereka juga akhirnya gugur syahid sebagaimana orang-orang lelaki dan mendapat ganjaran syahid, mendapat ganjaran mati di medan perang itu seperti mana orang lelaki. Kesimpulannya, sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, berada di bumi Bahnasa, kita melihat dengan mata kita sendiri peranan wanita di dalam mengembangkan agama Islam ini sama seperti mana orang lelaki, mereka juga ke medan perang, mereka juga syahid, mereka juga gugur syahid di dalam medan peperangan. Jadi insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada seluruh wanita-wanita di tanah air kita Malaysia, wanita-wanita yang sentiasa berperanan dalam membangunkan agama, bangsa dan tanah air kita insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah kita bertemu dalam pembahasan ilmu yang
akan datang dalam usrah Terapi Hijau Muslim hanya di TV9 di hatiku.